Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu hari ini secara rasminya mengumumkan 6 pingat emas sebagai sasaran buat kontingen Malaysia yang bakal beraksi di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Dan berdasarkan prestasi semasa, 6 prospek emas ini diletakkan kepada sukan seperti terjun, angkat berat, badminton, gym rama, bowling padang dan juga powerlifting. Dan keputusan untuk menetapkan sasaran 6 pingat emas ini dilihat realistik selepas meneliti setiap aspek, termasuklah ketiadaan jaguh badminton perseorangan negara Lizzie Jia serta ketiadaan atlet squash wanita kebangsaan Siva Sanggari yang terlibat dengan insiden kemalangan jalan raya baru-baru ini. Pihak Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara telah mengadakan perbincangan sekali lagi bagi melihat semula sasaran yang boleh ditetapkan. Maka dengan itu, berdasarkan perkembangan terkini prestasi pasukan terjun negara di kejohanan dunia baru-baru ini, pihak OCM, MSN dan ISN telah menetapkan sasaran 6 pingat emas bagi dicapai oleh kontingen Malaysia. Berikut adalah sasaran pingat mengikut sukan. Akuatik terjun 1 pingat emas, angkat berat 1 pingat emas, badminton 1 pingat emas, gym rama 1 pingat emas, lawn bowl 1 pingat emas dan powerlifting 1 pingat emas. Pihak saya yakin semua atlet telah siap sedia menghadapi Tamasya Sukan Commonwealth untuk kali ini dan akan berusaha habis-habisan untuk mempamerkan prestasi yang terbaik di Birmingham nanti. Okey, bersama rakan setugas yang bakal ke Birmingham untuk liputan Sukan Commonwealth, Fadirul Syuhaimi. Fadirul, sasaran rasmi 6 pingat emas. Kenapa macam kurang kan kalau Fadirul nak bandingkan dengan pencapaian di Gold Coast? Atau adakah ini satu strategi play safe? Sebab satu terjun untuk satu emas untuk terjun rasa macam saya rasa lebih daripada satu boleh dapat. InsyaAllah. Baiklah, Adlin. Kalau ditanya mengenai sama ada ianya realistik ataupun tidak, mengikut apa sesi sidang media yang berlangsung pada sebelah petang tadi bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, keputusan dibuat pada awalnya pada tarikh seingat saya kalau tak salah saya 14 Jun ataupun 12 Jun yang baru-baru ini, MOM pada awalnya meletakkan sasaran 7 emas, menyamai pencapaian yang kita raih lah ketika edisi 2018 di Gold Coast ketika itu. Namun selepas beberapa insiden lah, antaranya melibatkan ketiadaan jaguh perseorangan badminton negara iaitu Lizzie Jia yang menarik diri daripada Sukan Commonwealth, dan seterusnya insiden melibatkan pemain squash, atlet squash wanita kebangsaan Siva Sanggari yang terlibat dalam insiden kemalangan. Dan atas dasar ini mesyuarat terpaksa diadakan semula dan keputusan terpaksa dinilai semula dan akhirnya mereka menetapkan bahawa 6 emas untuk kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth kali ini dimuktamadkan. Dan kita harus ingat pada edisi Commonwealth kali ini ia turut melibatkan sukan para. Jadi dalam 6 emas ini termasuk juga satu daripadanya daripada sukan powerlifting. Jadi menerusi untuk yang disasarkan ialah Boni Augustin, iaitu pemegang rekod dunia. Jadi kalau berdasarkan prestasi semasa, itulah realistik ataupun tidak, bagi saya itulah yang kita mampu capai dan boleh diletakkan sasaran ketika ini, Adlin. Mampu capai atau mungkin akan melangkaui sasaran lah. Mungkin akan dapat 7 atau 8 pingat emas kan. Tadi Fadirul ada mention tentang sukan-sukan yang akan menjadi ini, iaitu menjadi sandaran, iaitu angkat berat, terjun, badminton. Mengapa sukan-sukan yang dipilih ni diberi keutamaan? Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, kesemua 6 sukan ini diberikan perhatian, diletakkan sasaran sebagai prospek emas kontingen Malaysia disebabkan prestasi semasa. Sebagai contoh, yang terbaru sebelum ini adanya squash dalam senarai prospek pingat untuk Malaysia, namun dikecualikan dan dimasukkan terjun. Sebab apa? Kita tahu
terjun baru-baru ini di kejohanan dunia World Championship di Budapest, Hungary, berjaya untuk menghadirkan dua pingat gangsa menerusi Datuk Pandele Rinaung dan juga Nur Tabita Sabri. Dan saya rasa pemilihan terjun itu sebagai satu prospek pingat emas buat Malaysia adalah keputusan tepat. Dan insyaAllah kita mampu untuk mencapai, saya yakin, bukan sahaja 6 emas, malah tidak mustahil kita mampu untuk melakukan kejutan. Mungkin capai 7 emas menyamai rekod 2018 dan mungkin juga tidak mustahil melebihi daripada pencapaian edisi 2018 tadi. Okey, Fadilul, daripada sukan-sukan yang diberi tumpuan kan, negara mana bakal memberi cabaran paling sengit? Kalau kita lihat dari segi worldwide antarabangsa, kalau terjun cabaran tentu daripada China, tapi tiada negara China di Sukan Commonwealth. Tapi negara-negara lain yang bakal mengganggulah peluang Malaysia untuk mencapai emas di Birmingham. Baik, kalau kita tengoklah daripada segi di sukan lawn ball ataupun bowling padang, saya sempat juga untuk bersembang dengan jurulatih kebangsaan iaitu Zuraidi Putih sebelum mereka berangkat ke Birmingham. Dan apa yang menjadi kegusaran kem kebangsaan bowling padang ketika ini ialah tempoh persiapan itu sendiri. Dan kem bowling padang kebangsaan kita sempat, untuk makluman semua, kem bowling padang ini merupakan antara pasukan yang terawal berangkat ke Birmingham bagi menguji, sebab kita tahu bowling padang ini perlukan menguji venue padang itu sendiri bagi mereka mudah untuk mencapai keserasian dan bagi tahu dapat mendapatkan di mana kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum menjelangnya tamasya sukan Commonwealth. Dan untuk long ball, Zuraidi Putih juga maklumkan kepada saya bahawa antara negara pencabar yang pastinya akan menjadi penghalang utama Malaysia untuk mempertahankan pingat emas menerusi Siti Zalina Ahmad dan juga Emma Feriana Saroji, tidak lain tidak bukan ialah Afrika Selatan, Scotland dan juga tuan rumah. Tuan rumah kali ini dimaklumkan bahawa mereka memiliki persiapan yang cukup baik dan mereka memiliki advantage daripada segi venue pertandingan itu sendiri. Dan untuk sukan angkat berat pula, kita mengharapkan Azril Bidin, atlet kelahiran Kedah ini, mampu untuk mempertahankan pingat emas yang diraihnya di Gold Coast 2018, namun dia perlu berhadapan cabaran siapa lagi kalau bukan daripada atlet daripada kontingen India dan juga Samoa. Jadi untuk itulah antara yang sebab kenapa saya cerita macam ni, sebab long ball angkat berat ini merupakan antara sukan yang diletakkan sebagai prospek dan dilihat antara negara yang acara yang mampu memiliki cabaran yang kuatlah daripada negara-negara lain untuk yang sebenarnya mampu untuk jadi penghalang buat Malaysia meraih dan juga mempertahankan pingat emas yang diraih sebelum ini, Adlin. Yalah, sebab kalau Commonwealth saja, kalau kita sebut Commonwealth, memang lawn ball dan juga angkat berat memang konsisten dalam menyumbang pingat emas. Dan untuk badminton pula, saya bagi tahu Fadilul, pencabar terdekat, pencabar paling sengit pasti daripada India dan juga tuan rumah England. Baik, Fadilul, jangkaan mengenai sukan atau atlet yang mampu buat kejutan dari segi pungutan pingat yang tidak dipilih dalam kelompok 6 tadi, dan mengapa? Okey, kalau jangkaan lah yang mungkin boleh menghadirkan upset ataupun kejutan buat kontingen Malaysia, saya lebih tertarik kepada basikal track, Adeline. Saya lebih tertarik kepada itu sebab tidak tersenarai dalam prospek pingat kali ini. Namun dengan walaupun tiada jago basikal track kebangsaan iaitu Datuk Azizul Hasni Awang, namun kita masih lagi boleh mempertaruhkan kepercayaan dan tanggungjawab kepada Shah Firdaus Shahrum yang akan mengetuai pasukan basikal track kebangsaan dan juga Fadil Zonis. Jadi saya rasakan sukan berbasikal track ini mampulah sedikit sebanyak mampu untuk menjadi penyeri ataupun mampu untuk melakar kejutan di Sukan Commonwealth nanti. Dan tidak lupa juga sukan angkat berat nanti adanya juga selain pada Azril Bidin, ada juga Eri Hidayat, ada juga Anik Kasdan. Dan saya rasakan dua atlet angkat berat ini juga mampu untuk menghadirkan sesuatu lah yang mungkin kita tidak jangkakan nanti di pemilihan nanti, Adlin. Itulah yang diharapkan, kejutan-kejutan istimewa yang akan dilakar oleh atlet kita di sana dan juga yang akan dilakar oleh Fadilul, ya,
di Birmingham. Terima kasih Fadhirul. Sama-sama.